Okey, apa khabar semua? Saya Cikgu Mia. Hari ini kita tengok bab 2, contoh 6, muka surat 28. Apa itu faktor sepunya? Kamu pernah belajar faktor sepunya terbesar sebelum ni dalam tingkatan 1, betul? Okey. Kita tengok dulu apa itu faktor, kalau anda masih ingat faktor. Okey. Kalau 6, apa faktor bagi 6? 6 boleh kalau kita bahagi dengan 2, kita dapat 3. Nombor bulat. 6 kalau bahagi dengan 3, kita dapat 2. Nombor bulat. 6 kalau bahagi dengan 1, kita pun dapat 6. Nombor bulat. So, semua ini dipanggil faktor bagi 6. Okey, iaitu nombor bulat di mana 6 boleh dibahagi dengan tepat. Bahagi tepat, tak ada baki. Alright, kalau anda bahagi 6 dengan 5, apa kamu dapat? Kalau 6 bahagi 5, anda akan dapat, okey, kalau kamu tekan kalkulator, anda akan dapat ini 0.2, perpuluhan 2. Bermaksud dia ada baki. Okey, kalau kamu tukar dia jadi perpuluhan, dia ialah ini. Dia yang merupakan pecahan. Dia ada pecahan, dia ada baki. So, kita kata 5 bukan faktor bagi 6. Bukan faktor bagi 6. So, faktor ialah nombor-nombor yang boleh dibahagi tepat. Bahagi tepat. Bahagi tepat bermaksud tiada baki. Baru itu panggil faktor. Okey. So, hari ini kita tengok senaraikan semua faktor sepunya. Sepunya bermaksud sama-sama punya. Faktor sepunya bagi sebutan ini dan ini. Okey, dia ada guna cara ini dalam buku teks anda. Dia senaraikan 6H ialah apa bahagi apa. 1 bahagi 6H. 1 darab 6H. 2 darab 3H boleh dapat 6H. 3 darab 2H, H darab 6. So, semua ini adalah faktor sebab dia kalau kita bahagi, okey, katakan ini you ambil 6H bahagi 6H, kamu akan dapat 1. So, kita kata ini nombor bulat. So, kita kata 1 ialah faktor. Kalau kita ambil 6H bahagi dengan 2, kita dapat 3H. Maka kita kata bahagi dengan terbalik. Kalau kita bahagi dua-dua pun boleh lah. 6H kalau bahagi 3H, kita dapat 2. So 2 ialah faktor. Kalau kita 6H bahagi 2, kita dapat 3H. So, sebenarnya 3H pun faktor. Tetapi soalan ini dia nak faktor sepunya. Sini tak ada 3H. So, dia bukan sepunya untuk 6H dan 4GH. Sebenarnya, kalau kita nak list satu-satu begini, boleh. Atau, kalau kamu selalu buat, soalan ni dia kata, cari faktor sepunya. Bermaksud kita nak fikir dua-dua nombor ini, dua-dua ungkapan ini boleh dibahagi oleh apa. Sudah tentu. Alright, kita tengok nombor 6 dan 4. 6 dan 4 memang boleh dibahagi oleh, dua-dua ni boleh dibahagi oleh 2. So, sure 2 ialah faktor sepunya. Nombor genap memang boleh dibahagi 2. Lepas tu kita check
H, dia ada H, dia pun ada H. Maka dua-dua ini mesti boleh dibahagi oleh H. So H sure faktor sepunya. Maksud dia begini, kalau anda ambil H bahagi kan, anda bahagi, kita boleh potong satu. So tinggal nombor bulat. Ini begitu juga 4GH. Kalau anda bahagi dengan H, kita potong, kita ringkaskan HH, kita dapat 4G. Tak ada pecahan apa di sini. Okey, bermaksud G juga ialah faktor. Kita fikir begini. Alright, lepas tu kita tak boleh bahagi dengan G sebab sini tak ada G. So G sure bukan. So 2 dan H sure betul. Dan 1, okey, 1 sure ialah faktor sepunya. Mengapa? Semua nombor memang kalau kita bahagi dengan 1, dia dapat balik sendiri. 6H bahagi 1 dapat 6H. 4GH bahagi 1 dapat 4GH. So 1 ialah faktor bagi semua sebutan. Memang. So kalau dia minta faktor, ini 1 memang. 2 sebab dua-dua ini nombor genap, 6 dan 4 sure. Ini H mengapa yes? Sebab dia ada H, dia pun ada H. Okey, so kita kata ini ialah faktor sepunya, ini adalah faktor sepunya, ini pun. Lepas itu 2H pun. Kalau kita combine ini, gabung ini 2. Sure pun dia ialah faktor sepunya. Mengapa? Tengok. Kalau 6H, kita bahagi 2H, potong-potong ini tinggal 3. Tinggal nombor bulat juga. 4GH bahagi 2H, potong-potong ini 2, ini 4 bahagi 2 dapat 2G. 2G pun tak ada pecahan di sini. So, jawapan dia memang ini. So, anda boleh buat begini, tak salah, you list out satu-satu. Tak ada cara lain. Atau kalau kita sudah selalu buat, kita boleh dengan cepat kita tengok logik dia. 1 memang, 2 sebab dia nombor genap, H sebab dua-dua ada H. Kita fikir macam ini, sure betul punya. And then mengapa 2H? Sebab 2H gabung, sure. Kalau 2 boleh, H pun boleh. Gabungkan 2, sure pun betul punya. Okay? Then kita tengok soalan B. Ini. Okay. Kita tengok soalan B. Alright, kita padam dulu. Soalan B, bagaimana? Kita tengok, kita banding. Kalau kamu nak list out, senaraikan begini, tak salah. Itu cara boleh. Satu-satu kamu list senaraikan. Atau kita banding pun boleh, dengan cepat kita boleh dapat jawapan. Kalau kamu sudah biasa buat, alright, 9C kuasa 2D, 3D kuasa 2E, and then 6DEF. Okay, 6DEF. Okay, kita tengok soalan ini. So, apa kita banding? First, faktor mesti 1 yes, sure punya. Sebab ini semua boleh dibagi 1, dapat balik sendiri kan. Okay, lepas tu kita tengok nombor. Ini 9, 3 dan 6. 9, 3 dan 6, semua ini boleh dibahagi oleh 3. So 3 sure betul. 9 boleh dibagi 3, 3 boleh dibagi 3, 6 boleh dibagi 3. Sure betul punya. Lepas tu apa lagi? Kita cari, sudah settle nombor, kita tengok apa huruf yang sama, semua pun ada punya. D. D. D, dia ada D, dia pun ada D, dia ada 2D, dia ada 1D. So kalau kita bahagi dengan D, sure boleh bahagi. D dan D potong-potong, tinggal ini. Okey, 3D kuasa 2 bahagi D. 1 ini potong 1, tinggal 1D. Sebab D kuasa 2 ialah D darab D. Kita potong 1, tinggal 1.
6 D, E, F sure boleh dibahagi oleh D. Sebab potong-potong, tinggal ini. So, D pun mesti. Alright. C tak boleh. Mengapa C tak boleh? Sebab dia ada C, dia tak ada. Sini tak ada, sini tak ada. Tak boleh. Mesti yang sepunya. Sama-sama punya. Semua pun boleh punya. So, C out. E pun tak boleh. Tak payah fikir. Sebab ini tak ada E. Dia ada E tapi sini tak ada E. F pun out. Sebab sini tak ada F, sini pun tak ada F. So, satu. Sebab memang satu mesti merupakan jawapan. Terus tulis satu dulu. 3. Sebab semua nombor ini boleh dibahagi oleh 3. Lepas tu, cari huruf yang semua pun ada punya. D. Lepas itu, macam tadi, 2H dan 2H. Dan 2H sendiri pun 2 boleh, H boleh, maka 2H sure boleh. So, dengan logik yang sama, 3D pun boleh. Semua ini boleh dibagi. Ini ada 9, ini ada D. So, boleh dibagi oleh 3D. Sini ada 3, sini ada D. Boleh bahagi. Ini 6, ini D. Ada 6 boleh dibagi 3. D pun boleh, ada D. So, ini 3D pun merupakan faktor sepunya. Tengok jawapan dia ialah ini. 1, 3, D dan 3D. Anda boleh buat macam ni, list out, senaraikan satu-satu, atau you fikir macam cikgu ajar. Nombor 1, tulis dulu 1. Fikir nombor. Cari yang sama. Then combine ini yang sama punya. 1 itu memang 1 kali apa pun sama. So tinggal 3D. Okay?